Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Sebelum kita memulakan PMP kita pada hari ini, cikgu mohon untuk anda untuk subscribe cikgu punya YouTube iaitu Zaim Nara dan like cikgu punya YouTube Zaim Nara. Baiklah para pelajar, pada hari ini topik kita pada hari ini ialah teknik menjawab soalan ringkasan PT3. Jadi tanpa buangkan masa lagi, jom kita tengok sedikit apakah bahan yang cikgu ingin paparkan. Baiklah, jadi ini adalah bahan yang cikgu gunakan. Okey, sebelum itu, sebelum cikgu nak beritahu teknik macam mana kita nak menjawab soalan bahagian ringkasan ini, jom kita tengok sedikit contoh petikan yang anda akan jumpa dalam soalan PT3 subjek Bahasa Melayu. Jom kita tengok. Dalam soalan ini akan ada beberapa item yang perlu kamu tahu. Jom kita baca. Okey. Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang kebaikan makan cendawan terhadap kesihatan manusia. Okey, kalau kita tengok ada perkataan yang telah dihitamkan iaitu kebaikan makan cendawan terhadap kesihatan manusia. Dan seterusnya, panjangnya ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Maknanya anda tidak boleh melebihi 80 patah perkataan. Okey, di bawah soalan ini ada beberapa perenggan iaitu petikan. Okey, jadi kamu tengok sini. Dalam petikan ini, dalam pemerengganan ini ada isi yang perlu anda ambil iaitu isi tersurat. Okey, ini contoh. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, ini yang cikgu nak sebutkan ni. Pengenalan soalan ringkasan. Okey, soalan kertas 1 bahagian C. Maknanya anda nak jawab bahagian ringkasan ini ada di dalam bahagian C iaitu soalan kertas 1. Ada 3 soalan bahagian C, ringkasan, ulasan, rumusan. Antara ketiga-tiga soalan ini, pastikan anda memilih soalan ringkasan dahulu. Kenapa cikgu? Kenapa kita nak jawab soalan ringkasan ini? Untuk pengetahuan para pelajar, bahagian ringkasan inilah yang paling senang. Okey, berbanding ulasan dan juga rumusan. Jadi pastikan kamu letakkan paling tinggi adalah ringkasan. Okey, yang kedua sama ada ulasan ataupun rumusan. Ada orang kata bahagian rumusan paling susah. Jadi anda kena pastikan nombor 1 ringkasan, nombor 2 ulasan dan yang terakhir rumusan. Tapi sebenarnya bergantung kepada individu tersebutlah. Okey. 15 markah diperuntukkan untuk soalan ini. Dipecahkan kepada 10 markah isi, 5 markah bahasa. Jadi bila dicampurkan menjadi 15 markah. Dan paling penting, pastikan satu perenggan sahaja. Okey, satu perenggan sahaja. Jadi cikgu tak nak kamu buat 3 perenggan lah, 4 perenggan lah, 5 perenggan. Kena pastikan satu perenggan sahaja. Pastikan menulis jumlah patah perkataan dalam kurungan 80 patah perkataan. Okey, kamu kena kira. Okey. Tapi sebelum itu, cikgu nak bagi tahu perkataan kata ganda. Contohnya pelajar dikira satu. Kalau kata nama khas, contohnya nama cikgu Khairul Zaim bin Muhammad Syari, panjang kan, tapi dikira berapa? Satu. Okey. Okey, masukkan penanda wacana. Selain itu, seterusnya, selanjutnya, akhir sekali, di samping itu. Tetapi cikgu minta anda pentingkan penanda wacana yang dikira satu patah perkataan. Apa dia? Seterusnya, lagi apa? Selanjutnya. Okey? Ataupun 2 patah perkataan selain itu. Akhir sekali. Okey? Kena pastikan anda menjimatkan jumlah patah perkataan. Okey? Jika soalan peranan, usaha, langkah, perlu ada pelaku. Okey? Subjek di awal ayat. Okey, jangan tiba-tiba buat antara usaha
mengatasi masalah kesesakan lalu lintas ialah mengadakan kempen. Siapa yang mengadakan kempen itu? Jadi selepas perkataan ialah, kena ada perkataan apa? Berlaku. Contohnya kerajaan ke, media massa ke. Perkataan-perkataan tersebut kamu kena tengok dalam petikan. Mungkin dalam petikan ada. Jadi kamu kena ambil dan jadikannya sebagai pelaku ataupun subjek, tambah dengan predikat. Apa yang dilakukannya? Kerajaan mengadakan kempen kesedaran. Noktah macam tu. Okey? Boleh faham? Okey, baik. Yang seterusnya ini adalah contoh penandaan yang cikgu amalkanlah. Bahagian C, pemindahan maklumat. Okey, ringkasan 15 markah. Okey, ingat 15 markah, sangat banyak. Dibahagikan kepada, ini cikgu sebutkan tadi, isi 10 markah. Bahasa 5 markah. Okey. Kadang-kadang soalan dalam soalan tu ada tulis 80 patah perkataan ataupun 80 hingga 100 patah perkataan. Jika 80 hingga 100 patah perkataan, seeloknya kamu ada 6 isi tersurat yang perlu dicarikan dalam petikan. Okey. Cikgu-cikgu, kalau 80 patah perkataan, saya dapat 5 isi, boleh tak saya tambah satu lagi isi? Jawapannya boleh. Kena pastikan jangan melebihi 80 patah perkataan. 6 isi ke 7 isi ke, tapi bergantung pada kesedapan ayat tu, subjek tambah predikat tu. Okey. Baik. Periksa jawapan calon setakat 80 patah perkataan saja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Nampak? Okey. Kena pastikan ya. 10. Bila dipecahkan 10 tu akan jadi 2 isi, 2 markah, 1 isi. Okey? Boleh faham? Okey, seterusnya, yang ini yang paling penting. Okey, binaan jawapan soalan ringkasan. Okey, sebenarnya kalau ikutkan pelbagai bentuk yang diajar oleh cikgu-cikgu, tapi bergantung kepada cikgu kelas anda sendiri. Okey? Boleh? Okey, bahagian C. Ini adalah dalam satu jawapan soalan ringkasan, satu perenggan. Okey, dalam satu perenggan yang cikgu buat ni ada 6 isi. Okey, ini cikgu tengok sedikit daripada cikgu Galib. Okey. Baik. Dalam ni ada tulis perkataan antara. Kata kunci ialah, adalah. Okey, antara ni nak letak boleh, tak nak pun tak apa. Okey. Cikgu boleh dah saya tak nak guna perkataan antara sebab dia sebab perkataan ini memberi patah perkataan yang lebih pula. Okey, jadi kamu boleh tolak. Okey, kata kunci ni apa? Kehendak soalan, contohnya usaha ke, kepentingan ke. Antara kepentingan membaca buku, contohnya. Antara kepentingan membaca buku. Maknanya kata kunci ni ada kaitannya tambah apa? Kehendak soalan, contohnya peranan ibu bapa. Maknanya kata kunci ni kamu ambilnya dalam soalan yang dihitamkan. Yang itu. Dan terus kamu tulis, kamu letak kat sini. Letak kat sini kata kunci tu ataupun perkataan yang dihitamkan, peranan ibu bapa ke. Terus kamu tambah dengan perkataan ialah, adalah. Cikgu-cikgu, mana satu yang kita nak letak perkataan ialah ke adalah? Baik, yang lebih afdol. Nampak? Yang lebih afdol Selepas perkataan ialah, mestilah perkataan itu kata nama. Kalau kata perkataan adalah, kata pemberi ni perkataan ada kata sendi nama ataupun kata adjektif. Nampak? Ada orang guna perkataan adalah ni, dia tulis perkataan, dia contohnya adalah dengan mengadakan kempen oleh kerajaan. Maknanya perkataan pelaku tu para pelajar suka letak kat belakang dia. Okey.
Tetapi kalau perkataan ialah, selepas perkataan ialah mesti ada pelaku. Turut tulis perkataan kerajaan. Faham? Okey. Tak apa, nanti kita akan belajar dari segi kita kena perlahan. Kita tak boleh kelang kabut. Okey. Jadi antara peranan ibu bapa dalam mengatasi masalah anak-anak yang suka ponti sekolah ialah macam tu. Okey, ini contoh. Kalau tak nak guna perkataan antara ni pun tak apa, tak ada masalah. Okey, ialah adalah, lepas tu terus masuk isi yang pertama, noktah. Nanti cikgu akan tanda right. Okey, tanda right mana satu. Okey, bergantung kepada kamu letak pelaku tambah dengan predikat, subjek tambah predikat. Mana nak cari isi ni? Cari dalam petikan. Okey, selain itu ni. Selain itu penanda wacana. Masukkan isi yang kedua, noktah. Seterusnya isi yang ketiga, noktah. Selanjutnya isi yang keempat, noktah. Okey, di samping itu Di samping itu ni pun penanda wacana ni pun 3 patah perkataan Okey. Isi yang kelima, noktah akhir sekali. Maknanya bila sebut penanda wacana akhir sekali ni, isi yang terakhir lah, isi yang keenam. Okey. Dan bila kamu buat ni, jangan lupa ni tersepit kat sini kan. Di bawah ni kamu kena tulis berapa jumlah patah perkataan. Kamu kena bilang lah dan letak kat sini 80 patah perkataan. Cikgu tak nak kamu tulis 80 P noktah P. Pastikan perkataan penuh patah perkataan. Okey, nanti cikgu akan tulis macam ni. Isi berapa, bahasa berapa, nanti cikgu akan buat J jumlah. Berapa kamu dapat? Contohnya dapat 15. Tahniah. Okey, 15M. Contohlah. Okey, jadi pada hari ini cikgu nak ulang kembali sedikit lagi. Buat satu perenggan saja untuk soalan ringkasan ni. Jumlah patah perkataan, kena pastikan ada kehendak soalan kata kunci ialah isi pertama, noktah. Paling penting penanda wacana tu jugalah. Okey. Jadi sebenarnya kita nak sembang sedikit saja asas macam mana kamu nak menulis jawapan soalan ringkasan ni. Okey, jadi cikgu rasa cukup sampai di sini saja dan cikgu akan memberi tugasan selepas ini. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.